Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi pada hari ini. InsyaAllah sebenarnya sepatutnya kita dah mula start kelas baru, tapi kita ambil insyaAllah mula 7 itu minggu depan baru kita mulakan kelas kita yang baru yang menggantikan kelas Sahih Muslim hari ini, yang kita akan hentikan insyaAllah berakhir insyaAllah hari ini dengan bab daripada solat hari raya. Bab kita minta bincang tu kat kitab solat berjemaah, apa tu solat hari raya. Hari ini insyaAllah kita habiskan dan pembincangan kita kita akan cuba habiskan bab ni. Dan macam yang sebutlah, insyaAllah nanti minggu depan kita akan elankan kelas baru. Okey, kita sambung. Tak maaf lambat tadi, ada sikit masa teknikal. Asyik suara putus-putus, gambar sangkut. Jadi restart komputer, restart semua sekali dan refresh semua sekali barulah boleh. Baik. Kita harap kita punya siaran kita berlangsung dengan baik insyaAllah. Baik. Khamis abwabu salatul aidain. Abwabu salatul aidain. Abwabu salatil aidaini. Bab-bab solat dua hari raya. Bab-bab solat dua hari raya. Okey. Okey. Wahid. Bab al-khuruji ila al-musalla fil aidaini wa khurujin nisa'i. Bab al-khuruji ila al-musalla fil aidaini wa khurujin nisa'i. Wahid. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يخرج يوم الفطر كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى فيبدأ بالصلاة فإذا صلى وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه
falamma ra'aitu dhalika minhu qultu aina ibtida'u bis salah qala la ya Aba Sa'id qad turika ma ta'lamu qultu kalla walladhi nafsi biyadihi la ta'tuna bi khairin mimma a'lamu la ta'tuna bi khairin mimma a'lamu ثلاث مرار ثم انصرف وعن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها وفي رواية قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس خلف الناس يكبرن مع الناس. Baik. Bab yang pertama bab solat hari raya Bab al-khuruj ila musalla. Bab keluar ke musalla fil aidaini pada dua hari raya. Wa khurujun nisa'i dan keluarnya wanita pada hari raya. Disuruh datang hadir untuk solat hari raya. Okey. Keluarnya ke musalla pada dua hari raya dan juga keluarnya wanita. Ini pada hari raya juga. Pada hari raya, bukan merayau pergi rumah orang kahwin. Bukan merayau untuk makan kuih raya, tapi merayau pergi keluar untuk hadir solat hari raya. Okey. Baik. Dalam dalil hadis ni sebenarnya ada dalil berkenaan dengan tajuk bahawa solat hari raya pada zaman Nabi SAW tak dibuat di dalam masjid. Dibuat di kawasan lapang. Dan sebut musalla tu tempat solat. Dia adalah tempat lapang, kawasan lapang yang Nabi SAW dahulu dirikan solat bersama para sahabat untuk solat hari raya, kerana solat minta hujan yang dibuat secara berjemaah. Tapi nanti kita bacalah tanpa azan, tanpa iqamah, tambahkan tanpa apa-apa seruan, ya. Dia datang Nabi terus datang dan kemudian solat dan para sahabat ikut. Lepas solat ambil khutbah. Itu yang kita kata dari segi sebelah. Jadi kadang cuma zaman kita sekarang ni, bila mana dengan kawasan perumahan, padang-padang pun jauh dan sebagainya, maka banyak orang buat di dalam masjid. Hatta di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun orang buat solat hari raya di masjid. Di pasal kawasan untuk suruh keluar ke tempat lain tu dia payah. Pasal dekat masjid tu dia ada parking khas, tempat parking khas sebagainya. So dia buat dalam keadaan macam tu. Tapi macam dekat Perlis saya ingat ada beberapa tempat. Ibu dekat kampung Pak Mentua saya, dia orang buat dekat luar daripada masjid. Kebetulan kawasan depan masjid lapang. So dia solat di kawasan itu. Cara dia buat je. Kita solat tu macam mana? Yalah. Di kawasan lapang di luar masjid. Di luar masjid dibuat kawasan lapang untuk orang solat hari raya di situ. Okey. Dan memang benda ni kalau dia kata pada musim-musim zaman COVID-19 ni, orang kata antara cara terbaik untuk SOP sebagainya tanpa bersesak tempat terkurung, tertutup dan rapat dengan orang, boleh buat solat di kawasan lapang. So itu asasnya. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri, dahulunya keluar pada hari fitr. Kana yakhruju yaumal fitri wa yaumal adha, dahulunya baginda keluar pada hari fitri dan hari adha. Fa yabda'u bis salah, lalu baginda mulakan dengan salat.
baginda akan mulakan dengan solat. Ini kena ingat bila kita sebut hari Adha kan, hari fitri kita fahamlah itu berbuka itu hari selepas daripada habisnya puasa Ramadan. Hari Adha bila disebut dalam ni, dia sebenarnya merujuk kepada orang yang tak tunaikan haji sahaja. Kalau orang yang tunaikan haji, dia tak ada ibadat solat hari raya, tak ada. Pada pagi hari raya, orang yang solat hari raya atau solat sunat hari raya tu dia tak terlibat dengan haji. Orang yang haji pagi hari raya tu dia akan sibuk melontar, menyembelih, bercukur. Dia akan sampai ke Mina, kemudian melontar jamrah Aqabah, kemudian pergi menyembelih tentang korban, kemudian pergi tawaf. So tak ada solat hari raya untuk orang haji. Dia orang ada ibadat lain. Adapun kita yang ada ibadat korban ni atau udhiyah, kita adalah orang-orang yang tidak solat, kita adalah orang yang tidak tunaikan haji. Itu beza dia, kena faham. Nanti insyaAllah ada penjelasan sikit, kita akan try buat berkenaan tajuk ni. Pasal banyak orang dia confuse berkenaan dengan penggabungan sudut ibadat ketika haji tu dengan orang yang tak haji. Tak sama. Fa yabda'u bis salat, maka baginda akan mulakan dengan solat. Baginda akan mulakan dengan solat. Fa idza shalla wa sallama, bila baginda solat dan baginda bagi salam, qama fa aqbala 'alan nasi, baginda bangun lalu baginda menghadap ke arah orang ramai. Wa hum julusun fi musallahum, dan mereka duduk pada tempat solat mereka. Musalla tu tempat solat mereka tu sendiri. Kerana kalimah musalla atau masjid boleh kena kepada bukan kawasan lapang tadi, bahkan tempat orang tu duduk untuk masjid, untuk dia solat. Bahkan tapak dia berdiri untuk solat tu, itulah dipanggil masjid atau musalla. Bukannya satu bangunan, bukan satu bilik. Bahkan tempat dia berdiri atau duduk atau sudut mana dia solat dan rumah dia, itu panggil musalla. Tak ada perlukan kepada bangunan atau sekian sebagainya lah. Sebenarnya kalimah musalla ni lebih tepat macam tu. Pasal apa? Dia punya maksud dia, musalla ni digunakan ketika zaman Nabi dan para sahabat hatta kepada tempat solat itu sendiri. Musalla tu balik kat sini kepada tempat solat mereka, tapak mereka solat, tempat duduk mereka. So dia kekal duduk, Nabi bangun berkhutbah. Fa in kana lahu hajatun bi ba'thin dzakarahu. Jika Nabi ada keperluan untuk utusan tentera dan sebagainya, rombongan tentera, Nabi nak suruh keluar dan sebagainya, Nabi akan sebut dia linnasi, kepada orang ramai. Aw kana lahu hajatun, atau baginda ada sebarang hajat, bi ghairi dzalika, selain daripada itu, amarahum biha, mereka baginda akan perintahkan mereka dengannya. Sekarang ada hajat lain, Nabi akan bagi tahu juga. Wa kana yaqulu, dan baginda dahulu berkata atau bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah. Pada hari raya tu digalakkan untuk bersedekah. Kan kita kata benda ni asas kerana apa? Kerana untuk memasukkan kegembiraan kepada hati orang lain, hati muslim yang lain. Atau macam Nabi SAW memang kita kata daripada hadis yang lain datang, baginda akan datang daripada jalan balik jalan yang lain, untuk supaya kalau anda kata tengok keadaan orang, kadang dia kata ada orang-orang yang berkeperluan, maka Nabi akan cuba untuk bantu. Itu tajuk dia, cuba cari siapa yang berkeperluan. Ini tak jemput tajuk berkenaan gantung bendera. Yang pasang bendera dekat rumah sebagainya kan. Dia benda ni ialah Allah Allah, saya tak tahu kempen ni untuk apa, sebab tajuk dia kalau anda kata nombor telefon kepada pihak-pihak yang berkenaan telah pun ada. Pihak jabatan kerajaan ke, NGO ke, yang suka pergi bagi duit pada orang, memang dah ada sebenarnya. Jadi tajuk bendera ni saya bimbang dipolitikkan saja untuk kepentingan pihak tertentu. Allah alam, tapi ada setuju tak setuju lah. Bagi saya sebenarnya benda sebut nombor telefon dah ada kan. Tak perlu protes demikian. Dia bukan protes sebenarnya. Dia bukan protes menunjukkan kerajaan gagal apa sebagainya. Ini bukan kerja kita. Kerja kita kalau dia kata ada keperluan, dan kemudian jiran yang ada, tengok jiran yang dia ada di keliling rumah dia, ada tak berkeperluan ataupun tak cukup makan sebagainya. Itu patut ditanya kepada setiap yang ada lah, lebih berat tentang jiran masing-masing. Adapun untuk tanda tadi kan, tandakan rumah dengan tu, jangan nanti jadi dakwah politik untuk pilihan raya. Allahu a'lam. Okey. Jadi maksud dia Nabi SAW akan suruh bersedekah sebab memasukkan kegembiraan kepada hati orang yang susah pada tak kira raya atau bukan raya, maka dia adalah digalakkan agama. Ya, memang di antara perkara penting untuk dibuat, menggembirakan hati muslim yang lain.
Cuma kat sini apa kita kata dapat lihatlah dalam kalau solat apa Aidilfitri atau ada Adha tadi, kita kata sebenarnya dua-dua tu ada satu apa gerakan untuk tajuk makanan lah, macam kes apa Aidilfitri kita sedekah makanan. Itu apa satu cupak satu cupak daripada makanan kita, 4 mud, 4 huluran tangan, 2,5 kilo lebih kurang makanan kita makan. So jadi disedekahkan untuk orang miskin. Adapun pada hari Ailadha, maka ia akan berkait dengan tajuk apa daging korban yang kita sembelih. Kita ada sembelih daging korban, dan kita kena pastikan bahawa daging korban tadi kalau boleh diberikan sebagai sedekah sebahagiannya, bukan wajib semua, bukan sepertiga pun, bahkan kurang dari itu pun tak apa. Yang penting kita masukkan kegembiraan kepada diri keluarga kita dan keluarga orang lain, kepada orang lain dalam tajuk tadi. Sebab sedekah ni sedekah lah. Tapi kalau kita lihat dalam hadis ni, sedekah yang Nabi galakkan tu sebenarnya luar daripada dua perkara tersebut. Sebab Nabi suruh bersedekah, dan wakana aksar, dan dikatakan sini wakana aksarun man yatasaddaqu an-nisa, dan adalah orang yang paling banyak, golongan paling banyak bersedekah golongan wanita. Nanti ada kita akan baca macam Nabi SAW akan pergi lepas khutbah, pada khutbah baginda akan rentas golongan lelaki pergi kepada golongan perempuan minta apa sebut tentang sedekah. Suruh mereka bersedekah. Bahkan hadis berkenaan dengan Nabi suruh guna sedekah, wanita bersedekah pasal kata nampak banyak orang wanita dalam neraka tu, pun hadis tersebut berkait dengan tajuk itu. Pada hari raya Nabi datang dengan Bilal bin Rabah kepada golongan wanita, dan Nabi kata, wa ya ma'syaran nisa, wahai golongan wanita, tasaddaqna wa akthirna istighfar, banyakkanlah bersedekahlah dan banyakkanlah beristighfar. Bersedekahlah dan banyakkanlah beristighfar, kerana aku lihat kamu adalah paling banyak ahli neraka. Itu perbualan tu sebenarnya pada hari raya juga pada hari raya. Okay. So macam itulah Nabi akan selesaikan solat macam tu. Falam yazal kadzalika, maka berterusan sedemikian. Okay. Hatta kana Marwan bin Hakam, sampailah pemerintahan Marwan bin Hakam, salah seorang di antara Bani Umayyah. Bani Umayyah lepas daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian yang seterusnya lah daripada keluarga Bani Umayyah. Umayyah bin Khalaf punya keluarga. Ya, dia apa dalam keluarga tersebut ada Uthman daripada keluarga berkenaan. Cuma kita kata lepas daripada Uthman bin Affan sebagai khalifah, pemerintahan lepas daripada Hasan bin Ali serahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lepas tu datang keluarga apa kerajaan tersebut pewarisan daripada bapa kepada anak dan seterusnya. Walaupun sebenarnya benda tak ada kesalahan dalam Islam. Kalau kata anak tu kompeten ataupun berkelayakan dan memang mampu untuk memerintah, maka tak salah pun untuk dilantik. Cuma banyak dari sudut yang lain berlaku pada zaman Marwan bin Hakam kan. Marwan lepas tu anak dia jadi tajuk yang agak dahsyat lah. Sampai macam kita dalam tarikh tasyrik kita bincangkan itu, insya-Allah besok ada masa ganti pada kelas yang saya tinggal minggu lepas. Kita akan bincangkan di mana ketika bincangan kita tentang zaman para tabi'in, ada bincang tentang tajuk perkara ni, itu tentang macam mana berlakunya pembunuhan terhadap penduduk Madinah pada zaman Abdullah bin Marwan bin Hakam, di mana mereka paksa orang untuk patuh dan juga taat kepada pemerintah Bani Umayyah ketika tu. Sampai berlaku pembunuhan. Bahkan pernah berlaku pada zaman tersebut perobohan Kaabah seperempat kerana serangan dibuat bila Abdullah bin Zubair berkubur di Baitullahil Haram. Lalu serangan dibuat untuk usir dia keluar. Berlakulah pemusnahan Kaabah, 1/4 Kaabah rubuh. Tapi ialah benda berkenaan kita panggil apa? Atas ijtihad mereka rasakan benda berkenaan penting kerana ketaatan kepada pemerintah. Kerana kalau tak ada, maka kerajaan pun akan musnah, kerajaan akan roboh, dan berkait roboh, tak ada pemerintah, rakyat akan sengsara juga. Dia tak ada, bila kita serah kuasa pada rakyat ni akan jadi bagus. Semua orang ada idea masing-masing tentang apa itu keadilan. Semua orang ada idea masing-masing, dan setiap idea tersebut tak semestinya ia adalah yang terbaik ataupun paling elok untuk masyarakat. So ala kulli hal, kita kata pada zaman ni kat sini Bani Umayyah berlaku beberapa perkara lah. Ini antara perkara yang berlaku lah, yang kita panggil yang tak disetujui oleh para sahabat, diingkari oleh para sahabat. Jadi dikata berterusan lah macam tu cara solat hari raya dibuat. So di pagi raya tu solat, kemudian barulah khutbah. Solat berkhutbah, kemudian barulah apa benda lain dan bersurai.
Tanpa apa, jadi bila berterusan macam tu, hatta dia kata kana Marwan bin Hakam, sehinggalah terjadinya pemerintahan Marwan bin Hakam. Okay. Fa kharajtu mukhasiran Marwana, lalu aku datang itu Abu Sa'id Al-Khudri datang, dia kata mukhasiran Marwana, aku beriringan, berpimpin tangan, dia keluar untuk solat. Mukhasiran tu dia kata kat bawah ay mumasyian lahu yadahu fi yadi, maksudnya saya berpinggir tangan. Ini pada orang Arab tak ada masalah, orang Bangladesh ke India pegang tangan lelaki-lelaki jalan-jalan tak ada masalah, itu biasa. Orang Melayu kita ni lepas dapat barat punya tradisi, dia jadi tak ada. Pegang tangan tu, beriringan tangan tu, dia kata gay lah apa sebagainya. Jadi benda tu tak ditimpa tajuk, bahkan perkara berkenaan tak ada masalah, dia biasa. Kan? Yang lelaki perempuan haram pegang tangan lelaki, kalau kecuali suami isteri. Adapun yang lelaki-lelaki tak ada masalah pun. Okay, jadi apa, dia pegang tangan lah. Hatta atainal musalla, sampai kami datang ke musalla, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Tiba-tiba kata fa'idha Kathiru ibn Salt, tiba-tiba dia dapati Kathir bin Salt, seseorang ni lah nama lelaki pada zaman berkenaan, qad bana mimbaran min tin wala binin, dia telah bina satu mimbar daripada tanah dan juga bata, susun tanah bata. Jadi pasal kita tengok dalam hadis Nabi tadi kan, Nabi khutbah tanpa mimbar, Nabi berucap saja kepada para sahabat tanpa perlukan mimbar. Tapi lah mimbar tu penting juga kalau kata-kata nak sampaikan suara ataupun nak ada kelihatan pada tempat yang besar. Allah alam, tapi yang pentingnya kita kata dia dah start buat mimbar. Dia buat mimbar daripada tanah dan juga bata. Tanah dan bata. Fa idza Marwan yunazi'uni yadahu. Tiba-tiba Marwan tarik, rebut daripada aku tangan dia. So dia sini macam musalla sini, mimbar sini. So jadi sepatutnya pergi musalla. Ni jadi satu musalla. Jadi kawan ni tiba nak pergi kat mimbar. Kat mimbar. Okay. Yunazi'uni. Ka'annahu yajurni nahwal mimbari. Seolah-olah dia menarik aku, hirit aku ke arah mimbar. Wa ana ajuruhu nahwas salat, dan aku tarik dia ke arah solat, ke arah tempat solat. Falamma ra'aitu dhalika minhu, bila aku lihat itu daripadanya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, qultu, aku kata, aina ibtida'u bis salah, mana dia memulakan dengan solat? Yang mana dia mula dengan solat? Kan masa Nabi mula dengan solat. Apa tak mula dengan solat? Qala, berkata, faqala, maka berkata Marwan bin Hakam, dia kata, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, qad turika ma ta'lamu, telah ditinggalkan apa yang kau tahu. Apa kau tahu tu dah ditinggalkan. Qultu, kata Abu Sa'id, walladhi kalla, tidak sekali-kali, walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang berkuasa di tangannya, la ta'tuna bi khairin mimma a'lamu, tidak akan kalian datangkan dengan sesuatu kebaikan, dengan kebaikan berbanding apa yang aku ketahui. Takkan kalian datangkan dengan kebaikan berbanding apa yang, atau lebih baik daripada apa yang aku tahu. Takkan kalian datangkan dengan lebih baik daripada apa yang aku tahu. 3 kali dia ulang. Faman sarafa, kemudian dia pergi tinggalkan. Dia tinggalkan. Ini maksud dia teguran daripada sahabat Nabi SAW kepada pemerintah kat situ. Okay. Itu dia pun tinggalkan. Maksud dia kat sini dia cakap terus terang kepada Marwan bin Hakam tentang salahnya perbuatan menukar ataupun mengubah kedudukan sunnah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Ini jelas kan kita kata. Tapi lah nak kena faham sekarang, teguran tu disampaikan secara langsung. Cakap kepada orang tersebut, bukan edar dekat media sosial. Orang kita zaman sekarang gunakan media sosial ni untuk cara untuk mengapi-apikan masyarakat. Sebab balik pada asal, bila kita bincang dekat dalam media sosial, kita tak ubah apa pun dia pun. Sebab kadang suara kita sampai pun kepada pemerintah yang silap atau salah atau zalim tu. Bahkan kita cuma datang sini menambah macam orang luka, kita tambah garam. Dalam konteks ni tengok para sahabat Nabi SAW ataupun satu riwayat lain, ditegur direct. Mana teguran tu sampai direct kepada pemerintah berkenaan, bukan untuk tunjuk kita tegur. Memang kita sekarang banyak orang tunjuk tegur kan, tapi teguran dia tak sampai pun kepada pemerintah ataupun kepada pemimpin. Ini salah. Sebab dalam Islam, kalau anda nak tegur, tegurlah, tapi tegur sampailah. Kalau kita cakap buat bising dekat media sosial, buat video ke, buat troll ke, itu bukan teguran. Itu bukan teguran. Hatta ada seorang ustaz daripada Besut mana, yang bukan orang Islam, bukan orang Melayu, dia orang Syria.
Dia buat teguran, dia kata apa kepada kerajaan Saudi, ada ni lah itulah pengikut Dajjal dan sebagainya kan. Dia cakap ulama-ulama tak buat kerja. Cakap dia tu tadi sebenarnya dia sebut benda tu di media sosial dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu bukan tujuan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dia lebih kepada ghibah. Bila kita bincang benda berkenaan tanpa sampai kepada orang tersebut, bukan tegur dia tapi setakat bercerita, itu ghibah. Itu adalah mengumpat yang tak ada kaitan pun dengan tajuk pembaikan. Bahkan tak ada siapa jadi baik. Kita mengumpat pemerintah, mengumpat orang yang buat salah, artis ke dan sebagainya, tanpa sampai kepada dia teguran kita, ia hanyalah menjadi umpatan, bukannya menjadi teguran. Ini contoh yang kena faham. Banyak orang salah faham, dia ingatkan bahawa sebab tu Abu Sa'id Al-Khudri cakap direct. Bahkan dalam satu hadis yang lain, riwayat lain yang hadis tentang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat dekat kamu kemungkaran, maka ubah dengan tangannya. Ubah dengan tangannya. Kalau tak mampu maka dengan lidah, tak mampu maka dengan hati. Itulah selamat dengan hati, itu selamat iman. Tak suka dengan hati, itu selamat iman. Jadi ketika tu bila kita kata hadis tu punca sebab kes semualah. Kes ni jugalah. Bila Marwah bin Hakam dia naik atas mimbar nak khutbah, ada orang bangun, dia cakap dengan dia kan, as-salat qabla khutbah. Solat sebelum khutbah. Lepas tu dia kata qad turika ma'hu nalika, lama dah tinggal benda tu. Lepas tu salah seorang sahabat Nabi SAW bangun dan kata, adapun lelaki ni dia telah lepaskan apa tanggungjawab ke atas diri dia. Kerana aku dengan Nabi sabda, barang siapa lihat kamu kemungkaran, sampai habis hadis sebut. Tu kena faham. Sudut dia, sudut dakwah ataupun seruan kepada pemerintah untuk baiki, dia bukan dengan cara macam yang zaman kita buat. Yang zaman kita buat ni semua orang ada tuhmahan yang tak kena. Contoh macam kalau parti politik bersama satu politik lain, semua saling menjatuhkan, bugil membugilkan, telanjang mentelanjangkan, aib mengaibkan untuk mendapat sokongan. Walaupun bila dapat jawatan tidak buat kerja pun. Yang ni kata ni tak bagus, ni kata tak bagus. Bila naik sama je, tak ada beza pun. Walaupun kalau tak wujud ahli politik ni, insyaAllah okey je. Ahli politik ni masalah sebenarnya. Kan orang yang berpolitik kan sibuk jadi pentadbir, pengurus, tapi dia bukan pengurus sebenar. Dia pakai bukannya pegawai pentadbir am ataupun pengurus bagi urusan ni. Pakai kaki tangan awam dah ada. Tanpa wujudnya ahli politik ni elok je negara sebenarnya. Wujudnya mereka ni kan macam orang tengah. Tukang lulus projek, tukang sekian, bukannya memberi kebaikan sangat pada masyarakat. Itu tak lebih dari itu. Tak kira daripada tahap paling besar atau paling kecil. Adapun pemerintah kita yang betul adalah yang di-Pertuan Agong ataupun ikut negeri, raja atau sultan. Sebenarnya. Itu kena faham. Sebab pentadbir atau pengurus tadi, yang betul pun ada penjawat awam yang benar, yang memang buat urusan, bekerja. Kan? Itu yang sebenarnya patut difahami. Soal aku lihat teguran, bila kita puas hati dengan pemerintah, maka macam kisah ni cakap kepada dia, bukan cakap ke orang lain. Bukan sebarkan berita-berita atau buruk-burukkan, buat troll dan sebagainya, ejek-mengejek atas alasan kononnya untuk membaiki masyarakat, menegur. Itu kan tegur nama dia, itu melukakan hati orang, akan menjadikan orang lebih menyampah. Wallahu a'lam. Baik. Kedua, wa an Ummi Atiyah, daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ummi Atiyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kami Rasulullah SAW an nukhrijahunna, untuk kami keluarkan mereka fil fitri wal adha, ketika Aidil Fitri dan Adha, ketika hari berhenti berpuasa kan, dan juga hari penyembelihan kurban. Okay. Siapa? Al-awatiqa. Awatiq ni adalah, dia kata situ bawah tu, awatiq ni jam'u atiq. Dia adalah ganda bagi atiq. Dan gelaran ni atiq digunakan untuk, ya ada maksud usang, ada dia. Maksud usang pun ada. Tapi ini maksud lain. Maksud yang datang, atiq ni, hiyal jariyatul baligh. Dia waktu dia adalah budak perempuan yang dah balik. Ataupun, awil lati qarabatil bulugh, ataupun dah hampir umur balik. Umur dia dah nak masukkan macam umur 12, 11 macam tu. 9 tahun. Okay. Wakilah adalah dikatakan, hiya ma baina an tablugha ila an ta'nas. Dia adalah di antara balik sehinggalah untuk jadi ta'nas. Malam tazawwaj, selama tak berkahwin. Wa ta'nis ni, ila an ta'nasa. Ta'nis pula adalah tulul maqam fi baiti abiha. Lamanya wanita tersebut tinggal dalam rumah bapa dia, bila zaujin, tanpa suami, hatta tat'unu fi sin, sampai dia cukup umur.
So dia tinggal dalam rumah bapak dia. So jadi ini antara apa inilah gelaran atik ni, awatik. So dikatakan oleh Ummu Atiyah, kami itu mengeluarkan, perintahkan oleh Nabi SAW untuk mengeluarkan ketika Aidil Fitri dan Aidil Adha awatik, mana apa remaja lah, ataupun bawah sikit daripada remaja, budak perempuan yang nak masuk balik, wal huyadu, dan juga wanita yang dah cukup, yang hatta wanita yang haid, wanita yang dalam keadaan haid, wa zawatil khudur, dan juga zawatil khudur, wanita-wanita yang mempunyai dipanggil khudur ni macam tabir. Ini kedudukan dia macam dulu seorang perempuan bila sampai umur tertentu, dan rumah zaman dulu bukan zaman kita, tak ada bilik banyak dan sebagainya. So bila umur dia tertentu, dia akan diletakkan satu sudut rumah, diberikan untuk dia tabir, tutup dia daripada orang lain. Dia kena macam anak dara sunti dipanggil, anak dara yang boleh umur cukup untuk kahwin. Jadi diletakkan satu tempat dalam rumah, dia akan dijadikan terasing daripada dia ada tempat privacy untuk dia dalam rumah zawatul khudur. Tapi ada juga riwayat yang datang awatiqa zawatul khudur, mana diletakkan gelaran awatik tu zawatul khudur, yang wanita yang perempuan yang dah cukup anak-anak perempuan yang umur dia dah hampir balik ataupun dah balik dah. Dia gunakan istilah yang sama. Okey. Fa amal huyyadu fayatazilna as-salah. Adapun wanita-wanita yang wanita-wanita yang haid, mereka datang juga, namun mereka menjauhi akan tempat solat. Tapak solat tu mereka jauhi. Mereka jauhi tempat solat. Wa yashhadun khaira wa da'watal muslimin, dan mereka hadir akan kebaikan dan juga doa orang Islam. Jadi apa benda yang didoakan, diminta kepada Allah Ta'ala, doa untuk umat Islam, so mereka akan mengaminkan, mereka akan menghadiri dan mengaminkan. Itu sebab mereka hadir. Okay. Qultu, berkatalah Ummu Atiyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab, seorang kami ni tiada untuk dia jilbab. Qala, Nabi bersabda, litulbisha ukhtuha min jilbabiha, hendaklah memakaikan dia, saudari perempuan dia, daripada jilbab ni. Mana siapa tak ada, yang ada bagi pakai pada yang ada, yang tak ada. Siapa yang ada lebih, bagi pakai pada yang tak ada. Maksud dia keluar juga, kena keluar juga. Maksud dia itu kan alasan, maksud kata tak ada sekian lah, tak ada inilah, tak ada tudung lah, maka kain yang lain kena tolong, bagi dia keluar juga. Ini dia antara benda yang sunnah yang ditinggalkan pada zaman kita dengan banyaknya. Kadang memang dah terbiasa, apa imam ke, tak imam ke, dan kadang ustaz pun bini tinggal rumah, kan, orang lain, perempuan lain semua keluar, lelaki keluar, perempuan tinggal kat rumah, sibuk lagi masak gulai, masak kari, masak sekian, masak rendang, demi kerana inilah keluarga yang tengah sibuk nak solat. Itu salah sebenarnya. Kalau tinggalkan dahulu masak-masak tu, datang solat dulu, datang hadir untuk solat. Itu sepatutnya berlaku. Tapi benda ni telah menjadi janggal pada masyarakat kita. Itu pelik. Memang solat hari raya itu sunat. Tapi bila Nabi suruh keluar hadir tu, hatta bukan solat pun, dah hadir untuk bersama-sama Islam dalam berdoa. Hadir kebaikan itu doa-doa yang dibacakan untuk umat Islam, untuk kebaikan kita semua. Maka wanita-wanita tadi kena datang juga. Cuma kat sini mereka kena jauhi tempat solat. Ini antara dalil yang menyokong berkenaan wanita yang haid tak masuk dalam dewan solat. Ini kawasan lapang pun mereka tak boleh masuk. Ini dikesekat. Masjid yang memang menjadi tempat ibadat yang kekal, lagilah patut. Maksudnya mereka tak masuk ruang solat. Adapun koridor ke tapak luar daripada masjid tu, parking kereta ke, semua sekali tak ada masalah. Adapun dewan solat tu dielakkan mereka masuk. Okay? Pasal ini yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Okay. Wa fi riwayat satu riwayat lain dia kata, qalat, berkata Ummu Atiyah, al-huyyadu yakhrujna fi kunna khalfan nasi. Dia kata wanita-wanita haid akan keluar mereka lalu mereka menjadi di belakang orang ramai. Maksudnya pada belakang ni orang ramai, belakang tu. Yukabbirna ma'an nasi, yang mereka akan bertakbir bersama dengan orang-orang ramai. Maksudnya bila mana sebelum datang imam, takbir hari raya itu akan berterusan dilaungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd,
Allahu Akbar, Allah, dia ulang-ulang macam tu. Jadi bila benda tersebut, mereka pun follow ikut juga takbir berkenaan. Ya, itu memang takbir hari raya akan dihentikan bila imam nak masuk atau mula untuk solat. Imam masuk je, takbir dia dihentikan. Kemudian solat terus khutbah. Okey. Okey, seterusnya bab asani tu babu la salata qabla salatil aidi fil musalla wala adhana wala iqamata. Bab la salata qabla salatil aidaini fil musalla wala adhana wala iqamata. Salasah. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-adha aw fitrin fasalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha thumma atan nisaa wa ma'ahu bilalun fa'amarahum bis sadaqati faja'alatil mar'atu tulki khursaha wa tulki sikhabaha arba'ah. An Ata bin Abi Rabah an Ibn Abbasin wa an Jabir bin Abdullah an Ata an Ibn Abbas wa an Jabir an Ibn Abbasin wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala lam yakun yu'adhanu yawm al-fitri wala yawm al-adha thumma sa'altu ba'da hinin an dhalika fa akhbarani an Jabir bin Abdullah al-Ansari alla adhana lis-salati yawm al-fitri hatta yakhruja al-imam wala ba'da ma yakhruju wala iqamata wala nidaa wala syai'a la nidaa yawma idin wala iqamata wa an Jabir bin Samurah qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghayra marratin wala marrataini bi ghairi adhanin wala iqamatin Okay, bab la salata qabla salatil aidaini fil musalla. Bab tiada solat sebelum solat dua hari raya di musalla. Wala adhana wala iqamata. Tiada azan, tidak juga iqamah. Okay, ini bab tiada solat di solat sebelum solat dua hari raya di musalla dan tidak juga ada azan, tidak juga ada iqamah. Okay, ni bila dia highlight kat situ tiada solat untuk sebelum solat raya. Tapi dia highlight kat situ masalah di musalla. Yang timbul tajuk zaman sekarang ni di masjid. Bila solat hari raya dibuat di masjid, maka adalah solat tahiyatul masjid. Sebelum duduk, kita datang, imam tak sampai lagi, maka kita nak duduk, maka kita kena solat dahulu. Ini antara adab masuk masjid yang tak patut kita tinggalkan. Jadi bila kita lihat zaman sekarang ni, solat hari raya dibuat di masjid, memang kena solat sekali lah. Kena solat sunat qabliyah, solat sunat tahiyatul masjid. Pasal apa? Pasal benda ni yang musalla tadi, yang Nabi luar daripada masjid di kawasan lapang. So tak timbul tajuk masalah solat sunat kerana masuk masjid memang kena buat.
Adapun di musalla macam Nabi buat tak ada. Ya, nanti ada azan, tak ada iqamah. Salasa, Ibn Abbas, Ibn Abbas. Ketiga, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW kharaja yaum adha wa yaum au fitrin. Baginda telah keluar pada adha, hari adha ataupun hari fitr. Fa shalla raka'ataini, lalu baginda solat 2 rakaat. Okay. Itu solat raya. Lam yusalli qablaha wala ba'daha, yang baginda tidak solat sebelum daripadanya, tidak juga selepas daripadanya. Thumma atan nisaa, kemudian bagi datang kepada golongan wanita, wa ma'ahu Bilalun, dan bersama Nabi ketika itu Bilal bin Rabah. Fa amarahun Nabi sadaqati, maka Nabi perintahkan mereka, itu golongan wanita, untuk bersedekah. Fa ja'atil mar'atu tulqi khurasaha, lalu mulalah golongan wanita ni, seorang wanita tu melemparkan akan khurasaha. Khurasaha ni ikutkan dia kata huwa al-kirtu dzul habbati wahidati, dia adalah subang, anting-anting yang punya biji yang satu, mana ada satu mata je. Okay. Wakila ada kata hiyal halqatu min adh-dhahabi wal fiddati, ia adalah gelang ataupun gelang daripada emas ataupun ada juga perak, emas dan perak. Ini antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menolak pendapat yang mengatakan pakai emas bagi wanita adalah haram. Bahkan memang ada hadis Nabi yang terangkan bahawa haram untuk lelaki, halal untuk wanita. Ini pasal kes kita dengar fatwa daripada setengah para ulama mengatakan bahawa pakai untuk wanita pun haram. Itu tak datang sebenarnya. Maka datang hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa memang wanita zaman Nabi pun pakai anting-anting emas, pakai gelang emas, pakai rantai emas. Dia kata dia campakkan waktu laki sikhabaha, dan mereka lemparkan juga dia kemudian melemparkan sikhabaha. Sikhab dia kata sini adalah kiladah, dia adalah kalung min tibin ma'junin ala hayatil khirzi, daripada wangi, benda-benda wangian yang diadun, yang diuli atau dibentuk di atas bentuk rupa khirz, bentuk rupa manik. Okay. So dia kalau zaman dulu kan benda-benda ni macam ya, wangi-wangian ni dijadikan macam kalung dan dia dijual. Wa yakun min miskin, dan dia adalah daripada kasturi au korunfula ataupun daripada bunga cengkeh. Au ghairihima min tibin, atau apa selain kedua-duanya daripada benda-benda wangian. Dipakai boleh tahan lama lah. Maksudnya bila kita kan tahan lama. Jadi dah hancurkan, kemudian jadikan macam manik. Di zaman tersebut benda ni berharga. Ya, terutama macam apa spices ni kan, rempah-rempah ni, hitam ke apa sebagainya. Tapi yang ada wangi, bau wangian lah, macam kayu manis ke atau bunga cengkeh ke, dia ada bau bunga lawang. So jadi yang macam ni dijadikan oleh mereka sebagai kalung hiasan lah, untuk wangikan diri. So benda tu ada nilai. Zaman bukan ni, zaman kita kan kalau buat orang tak beli kot. Wallahualam, try buat. Siapa dalam PKP ni nak buat duit tambahan, cuba try. Buat apa yang zaman dahulu dibuat, contohnya buat manik daripada kayu manis ke, kemudian tengok buat kalung, tengok boleh tak jual. Sebenarnya dipakai dan menjadi benda yang kita panggil berharga. So sebab tu dia boleh sedekah benda tersebut. Bukan maksudnya kesedekahkan benda tak nilai. Emas dan perak bernilai. Atau zaman Nabi ketika tu bukan setakat emas perak, garam pun termasuk di antara perkara yang riba, Nabi kata. Kan? Pasal zaman tu garam adalah benda payah, sukar diperolehi. Zaman kita sekarang ni dengan industri dan sebagainya, dia jadi mudah. So jadi benda tersebut jadi murah dan akhirnya macam tak dinilai sangat. Sepaket macam apa. Zaman dulu tak kan, orang tinggal di kawasan bukit, untuk pergi ke laut dapatkan garam sebagainya, itu sangat-sangat susah. So benda itu berharga, ada nilai yang tersendiri. Jadi dengan sebab itu dia mula pun melempar-lemparkanlah untuk bersedekah dengan benda tersebut. Okey. Ada subang, ada gelang, ada juga yang berikan kalung dia daripada wangi-wangian yang dipakai, yang menunjukkan sikhab. Sikhab. Okey. Wa an Atha, daripada Atha bin Abi Rabah. Ni Ibn Abbasin wa Jabir bin Abdullah. Maksud dia Atha diriwayatkan hadis daripada dua orang, daripada Ibn Abbas dan juga daripada Jabir.
bin Abdullah Al-Ansari. Kata Ata, qala, mereka dua berkata, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak pernah diazankan untuk hari fitri, tidak juga hari adha. Okay. Thumma sa'altuhu ba'da hinin an dhalika. Dia kata, kemudian aku tanya dia, kata Ata, aku tanya dia sesudah itu, ada mengenai perkara berkenaan. Ya. Maka dia beritahu aku. Maka dia katakan, perawi kata Ibn Abbas, dia kata, lalu dia beritahu aku, an Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, alla azana lis-salah. Bahawa Jabir bin Abdullah menyatakan bahawa tiada azan untuk solat Yaumul Fitri, pada hari Fitr. Hatta yakhrujul imam, sehinggalah imam keluar. Mana tak ada sebarang solat sampai imam keluar. Tunggu sampai imam keluar. Wala ba'da yakhruj, dan tidak juga lepas imam keluar pun tak ada solat ba'diyah, tak ada. Wala iqamata, tiada iqamat. Wala nida'a, tiada azan. Nida' tu panggilan kalimah lain bagi azan. Wala syai'a, tiada suatu benda pun. La nida'a yauma idzin wala iqamata, tiada azan pada hari berkenaan, tidak juga iqamat. Cuma yang ada, yang kita dengar periwayat yang lain adalah sebutan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Itu ada riwayat yang lain datang menjelaskan bahawa ada panggilan yang Nabi suruh mereka panggil atau suruh untuk datang meh sini. Mari solat dan berhimpun dah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Itu yang ada sebutan datang. Ada pun yang lain tak ada. Baik. Tak ada azan, tak ada iqamah. Okey. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sallaitu ma'a Rasulillah, aku solat bersama Rasulullah al-aidaini, dua hari raya, ghairu marratin wala marratin, bukan sekali atau dua kali, tidak juga dua kali, mana banyak kali. Aku solat dengan Nabi SAW dua hari raya, Al-Fitr dan Adha, yang bukan sekali, bukan dua kali, bi ghairi adharin wala iqamatin, tanpa azan, tanpa iqamah. Tanpa azan, tanpa iqamah. Okay. Baik. Jadi seruan khas, tapi pada hari raya tidak digunakan, tidak dilaungkan. Untuk ingatkan orang, as-salatu jami'ah saja. Itu bukan seruan khas. Solat meh kumpul, solat meh kumpul, solat meh kumpul. Itu maksud dia, as-salatu jami'ah. Okey. Salah satu tiga, bab as-salatu fihima qabla al-khutbati. Bab solat pada kedua-duanya pada hari raya Aidilfitri dan Adha sebelum khutbah. Sebelum khutbah. An Ibn Abbasin qala syahidtu salat al-fitri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidtu salat al-fitri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umara wa Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana. Fakulluhum yusalliha qabla al-khutbati. Thumma yakhtubu. Qala fanazala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ilaihi hina yujlisur rijala biyadihi thumma aqbala yashukuhum hatta ja'an nisa'u wa ma'ahu Bilal. Ja'an nisa'a kot. Nisa'a. Balik salah. Hatta ja'an nisa'a wa ma'ahu Bilalun. Faqala ya ayuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka alla yushrikna billahi syai'a. Fatala hadhihi al-ayata hatta faragha minha. Thumma qala hina faragha minha antunna ala dhalika. Faqalat imra'atun wahidatun lam yujibhu ghairuha minhunna. Na'am ya Nabi Allah.
la yudra hina idzin man hiya, la yudra hina idzin man hiya. Qala fatasaddaqna fabasata Bilalun thawbahu thumma qala halumma fidan lakunna abi wa ummi, halumma fidan lakunna abi wa ummi, faja'alna yulkina al-fatakha wal khawatima fi thawbi Bilalin, wa anhu qala, an Ibn Abbas, wa anhu an Ibn Abbas qala ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la salla qabla al-khutbati qala thumma khataba fara'a annahu lam yusmi'in nisaa qala fa'atahunna fadhakkarahunna wada'ahunna wa amarahunna bis sadaqati wa Bilalun qailun bi thawbihi faja'alat al-mar'atu tulki al-khatima wal khurasa wasyai'a Thamania wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yusalluna al-aida qabla al-khutbati. Okay, baik. Itu bab as-salatu babus salati fihi ma qabla al-khutbati. Bab solat pada kedua-duanya, itu solat pada hari raya, pada hari fitri, Aidil Adha, pada hari Aidil Fitri juga hari Adha, hari kerajaan, hari raya Aid. Sebenarnya Aid tu dah hari raya dah. Aid tu maksudnya hari raya lah. Aid ya, dal tu hari raya. Jadi orang Melayu kita hari raya Aidil Fitri ya. Macam malam Lailatul Qadar, atau macam gunung Fujiyama. Yama tu gunung dah. Enggak Mount Fuji je nama dia. Gunung Fuji. Dia bantai dia sebut gunung Fujiyama. Allah Alam. Ini kaedah percakapan setiap bangsa kena lain sikit. Okay. Bab solat pada kedua-duanya, pada Aidil Fitri dan Adha sebelum khutbah. Okay. Ketujuh. Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala syahidtu salat al-fitri ma'an nabi. Aku menyaksikan atau hadir solat fitr bersama Nabi SAW. Itu solat Aidil Fitr bersama Nabi SAW. Wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman, bersama Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Mana lepas Nabi tak ada, Abu Bakar tak ada, Umar tak ada, Uthman. Dia solat semua kali. Fakulluhum yusalliha qabla al-khutbati. Semua mereka solatkan solat raya tu sebelum daripada khutbah lepas. Summa yakhutubuna baulah Nabi khutbah. Boleh mereka seorang tu berkhutbah. Qala, kata Ibn Abbas, fanazala Nabiullah SAW, maka telah turun Nabi SAW. Ini daripada kenderaan dia, sebab dia datang di rumah dia kan, datang di kenderaan kan, ada sunnahnya berjalan kaki. Tapi bila sebut nazala ni kita nampak faham, bayangkan turunnya Nabi daripada kenderaan. Okay. Faka'anni, seolah-olah aku anzur ilaihi, mandang kepada baginda. Hina yujlisan rijala biadi, ketika baginda dudukkan orang lelaki dengan tangan baginda. Maksud dia suruh mereka duduk. Suruh mereka duduk dengan tangan baginda SAW. Ya. Itu sampai habis solat lah. Okay. Kemudian summa aqbala. Kemudian baginda akan menghadap mara. Yashukuhum, merentasi orang-orang lelaki. So, perempuan duduk belakang kan, dia rentas orang lelaki. Hatta ja'an nisa'a, sampai kepada baginda datang kepada wanita. Wa ma'ahu Bilal, bersama Nabi ketika itu Bilal bin Rabah. Okay. Faqala, maka dia kata, Nabi pun berkata, bersabda, bacakan Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat ke-11. Mumtahanah ayat ke 12.
Mumtahanah ayat ke-12. Yang Allah katakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, apabila datang pada engkau orang wanita beriman, yubayyi'naka, yang mereka membai'ah engkau, ala alla yusyrikna billahi syai'a, ke atas bahawa mereka takkan menyekutukan Allah Ta'ala satu benda pun. Ada sambung dengan beberapa perintah lagi. Fatala hadhil ayat, maka Nabi bacakan ayat berkenaan. Hatta faragha minha, sampai Nabi selesai daripadanya. Thumma qala hina faragha minha. Dan Nabi pun berkata sesudah baginda selesai daripada membacanya, ya. Antunna ala dhalika, adakah kalian semua di atas itu perjanjian tu? Faqalat imra'atun wahidatun, maka berkata seorang wanita aja, seorang menjawab. Walam yujibhu ghairuha minhunna, tidak menyahut baginda selain wanita tersebut di kalangan wanita-wanita yang ada. Selain dia, tak ada siapa yang datang sahut. Okay. Dia kata apa? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Naam ya Nabi Allah. Ya wahai Nabi Allah. Mana adakah di atas itu? Ya. Kami di atas itu. Ya Nabi Allah. Ya. La yudra hina idzin man hiya, tak diketahui pada waktu ketika itu siapa dia. Dia ni siapa tak tahu. Qala berkata lagi perawi kata Nabi SAW, qala fatasaddaqna, maka bersedekahlah. Nabi kata bersedekahlah. Dah janji atas itu, maka bersedekahlah pula. Fabasata Bilalun saubahu, maka membentangkan Bilal pakai baju dia. Dia depakan pakaian dia. Thumma qala halumma fidallakunna abi wa ummi. Mari cepat. Halumma, marilah. Okey. Marilah, gitu. Fidallakum lakunna abi ummi. Apa bapa aku dan mak aku tebusan bagi kamu. Okey. Faja'alna yulkina al-fataha. Lalu mereka pun mula melemparkan fataha. Al-fataha dia kata sebentuk daripada cincin. Serupa macam cincin. Al-fataha sebentuk cincin, Allah lupa yang ada batu ke tak ada batu ke, tapi dia mula bentuk daripada campak cincin, melemparkan cincin. Wal khawatimah, atau cincin fi saubi Bilal, dalam baju Bilal, pada baju Bilal. Dia bergepa-gepa dia diorang campak untuk berikan apa sedekah mereka. Okey. Wa anhu, juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, asyhadu ala Rasulillah, asyhadu ala Rasulillah, aku bersaksi ke atas bahawa Rasulullah SAW la salla qabla al-khutbati, benar-benar solat sebelum khutbah. Qala berkata Ibn Abbas, thumma khataba, kemudian baginda akan berkhutbah lepas tu. Fara'a annahu lam yusmi'in nisaa, lalu baginda lihat baginda tak dapat dengar kepada wanita, dapat dengarkan kepada wanita. Ni apa kita kata Nabi berkhutbah tu, wanita tak dengar. Lalu baginda datang kepada mereka sebab tu. Sebab Nabi rasa mereka tak dengar sangat. Qala fa'atahunna fadhakarahunna wa'azahunna, lalu baginda datang kepada mereka, pada wanita, baginda ingatkan mereka dan mereka bimbingan kepada mereka. Dan wa amarahunna bisadaqati, baginda perintah mereka untuk bersedekah. Okey. Wa Bilalun qailun bi thawbihi, dan Bilal buat dengan bajunya, tunjukkan dengan bajunya, buat dengan bajunya. Okey. Bi thawbihi, macam tu. Okey. Faja'alatil mar'atu tulqi al-khatimah wal khurasa wa syai'a, lalu mulalah seorang wanita tu akan melemparkan cincin dan juga melemparkan apa subang, anting-anting, dan juga sesuatu, something. Seperti yang kita baca di awal tadi, even kalung yang dibuat daripada wangi-wangian pun ada dilemparkan. Wa Ibn Abbas Ibn Umar, yang ke-8 terakhir, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anan Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar dan Umar, kanu yusalluna al-aidain, mereka dahulu solat 2 hari raya, qabla al-khutbati, sebelum daripada khutbah. Ini semua tekankan berkenaan dengan solat sebelum daripada khutbah. Sebelum daripada khutbah, solat berkenaan akan dibuat. Baik. Okay, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita akan adakan kelas baru. Nanti akan dimaklumkan. Saya pun tak ada idea lagi. nak bagi tahu apa, nanti kita bincangkan. Nanti kita pilih apa tajuk lain, insyaAllah. Baik. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan?
Okey, kalau isteri lebih dari satu, bolehlah duduk serumah, cuma di bilik asing. Ya, Ustaz. Kalau ikut kepada tu ya. Ya, pada kedudukan Nabi SAW tadi. Tapi memang dia kena ada panggil apa? Ada panggil apa? Ikut pada Nabi punya keadaan tadi kan, yang ada bilik tu. Semua mereka ada dapur masing-masing. Dia tak kongsi dapur. Kena faham sikit. Kadang-kadang orang kita bila faham bilik tadi, kita bilik kongsi dapur, kongsi pintu. Ada orang sekarang ada pintu asing-asing. Pintu asing-asing. Dia tak perlu pintu yang sama. Faham tak? Nabi boleh pergi pada, dan orang boleh keluar pada pintu yang berlainan. Tak bertembung sangat pun. Itu yang tajuk kena faham. Kadang-kadang bila orang kata macam boleh je buat, tak, kena faham betul-betul bahawa diorang tidak dia punya pintu berasingan. Bahkan tempat tidur ke benda berasingan, tandas mereka berasingan, mandi mereka berasingan. Tidak sekaligus. Bukan satu tempat kena bezakan situ. Sebab istilah bilik ni kalau kita zaman sekarang, bilik kita ni bilik asing tapi kongsi dapur, kongsi tandas, kongsi sekian, itu tak ada. Bahkan benda tu akan menyebabkan rasa tidak senang hati sebahagian isteri tersebut. Maka elok jangan. Okey, baik. Zain? Salam Ustaz, ziarah kubur pada hari raya adakah bid'ah? Ya, jawapannya adalah bid'ah. Kerana hari raya bukan hari untuk menimbulkan kesedihan. Sebab menziarahi kubur bukan daripada sunnah Nabi SAW. Pada hari raya, para sahabat Nabi akan saling bertemu satu sama lain, mengucapkan taqwallah minna minkum. Itu mereka akan saling mendoakan untuk supaya amalan soleh dibuat dalam bulan Ramadan, ataupun amalan soleh dibuat pada 10 awal Zulhijjah akan diterima oleh Allah Ta'ala. So, jadi perbuatan menziarahi kubur bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Tak ada diajarkan untuk menziarahi kubur pada hari raya. Nabi tak buat macam tu. Kita patut bersedia untuk menyambut tetamu ataupun kita menjadi tamu orang lain. Bukan kita datang tamu, orang datang rumah, kita tanya nak pergi kubur. Tak ada. Kubur bukan ajaran. Saya setakat saya dari kecil lah. Wallahualam, bapa saya tak pernah ajar. Kubur ni pagi raya tak ada. Dia tak ajar. Tak ajar. Ini wallahualam. Tapi orang lain saya faham lah. Ada yang suka kubur waktu pagi raya. Ini dalam Islam tak ada. Bukan, itu adalah bid'ah. Okay? Okay, Alhamdulillah. Jadi kita berhenti sini. Sambung kemudian pada masa akan datang. Kalau ada rezeki, sambung balik buku ni. Tapi kalau ada rezeki, kita stop sini lah. Jadi insyaAllah nanti kita akan ada kelas lain lepas ni. Wallahu'alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.